Dan kali ini saya ingin berbincang tentang normal baharu tetapi dari aspek ekonomi. Kerana apabila kita melihat berlakunya COVID-19 ini dan juga pelaksanaan PKP di Malaysia khususnya dan juga di negara-negara lain juga, kita melihat kesan yang paling besar adalah aspek ekonomi. Pelbagai langkah rangsangan yang dua yang paling besar yang telah pun diumumkan oleh kerajaan melihat kepada aspek segmen rakyat dan juga segmen perniagaan itu sendiri dengan fokus tertumpu kepada PKS sudah pasti. Bagaimanakah ini akan membentuk ekonomi terutamanya pasca PKP dalam keadaan normal baharu? Itu yang ingin saya bincangkan bersama dengan Muhammad Nizam Mahsyar, iaitu CEO Institut Masa yang bersedia di langsung Skype ketika ini bersama dengan kami. Terima kasih Encik Nizam kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali untuk kita memahami, kita melihat beberapa faktor yang melanda ekonomi pada ketika ini. Pertama sekali yang paling besar adalah COVID-19, diikuti oleh harga minyak yang menjunam jatuh. Kita melihat perdagangan juga yang semakin memperlahan. Ini antara tiga faktor utama. Ada banyak lagi faktor yang lain. Ketiga-tiga faktor utama ini pun menunjukkan bahawa nasib itu seolah-olah tidak membenjabelahi Malaysia, malah negara-negara lain juga kan. Bagaimana untuk kita memahami selepas PKP nanti akan wujudnya normal baharu, bagaimana sektor dan juga aktiviti ekonomi ini akan memberikan reaksi kepada normal baharu ini dan pada masa yang sama keyakinan kita untuk memulihkan ekonomi itu? Terima kasih, Najib. Saya lihat perlu tengok kali ini dalam perspektif bahawa lepas satu kesusahan itu akan datang kesenangan ataupun opportunity. In every crisis, there should be opportunity. Dan bagi saya, bila kita tengok bercakap tentang norma baru, ini bukan soal kata social distancing, duduk jauh pada orang, tak boleh pergi kumpul ramai-ramai, tak boleh pergi supermarket, pergi masjid. It's beyond that. Dan norma baru ni, kita jangan confuse bahawa benda ni mungkin akan kekal dan mungkin tidak kekal. Esok lusa kalau vaksin itu ditemui, mungkin mereka akan orang berkumpul, berjoget, berpasti bersama-sama. Tapi persoalan yang lebih besar ni adalah adakah kita mengambil pelajaran daripada the whole proses yang berlaku pada hari ini. Sebagai satu contoh, sebelum ni Malaysia banyak sangat bergantung kepada what we call as low skill level, pasaran buruh yang murah. Itu memberi kesan kepada kita di mana akhirnya kita punya pekerja dibayar gaji yang rendah. Kita ada masalah bercakap bertahun-tahun tentang cost of living, kita tidak cukup untuk keperluan hidup kita. Dan sebagainya. Ini kerana kebanyakan daripada majikan selesa untuk mengambil pekerja murah. Ini juga mereka lebih selesa untuk membayar gaji yang murah. Mereka tidak rasa kepentingan untuk meningkatkan kualiti kemahiran pekerja. Apa yang perlu berlaku dalam krisis kali ini, kita melihat bahawa it's actually an opportunity untuk kita melihat bagaimana kita dapat meningkatkan contohnya kilang kita, industri kita, go for automation, boleh memberi kepada lebih banyak peluang pekerjaan yang dengan gaji yang lebih tinggi kepada pekerja kita. So it's actually a time for us to reset the economy. Banyak peluang yang ada yang perlu dilihat pada ini. Sekarang ini ekonomi di US jatuh. Dan mereka untuk recovery, mereka akan mengambil masa lebih panjang daripada kita. Alhamdulillah kita punya proses pada hari ini lebih baik. Dalam within the region, two economic power di rantau ini, Singapura dan juga Indonesia, melihat dalam konteks pengurusan COVID ini, mereka mungkin akan mengambil masa lebih lama daripada kita. It's a gain and opportunity. Tapi ini bagaimana kita harus melihat, bagaimana kita harus mengambil peluang daripada krisis ini untuk kita pertamanya kita memastikan ekonomi dapat berjalan dalam mungkin secara minimal tetapi efektif. Yang keduanya kita harus memastikan bahawa peluang-peluang yang akan datang dalam tempoh yang terdekat ini dapat membantu menjadikan ekonomi kita ini lebih resilient, lebih tahan lasak untuk menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Ya.
Termasuk juga dalam soalan food security sebagai Ya, Encik Nizam, saya nak bertanya kerana kita melihat dalam setiap musibah kalau kita boleh sifatkan yang melanda itu, kita mempercayai ada silver liningnya, ada hikmahnya. Cuma bagaimana kita mempelajari hikmah tersebut untuk kita jadikan kalau dalam konsep kenegaraan ini dasar yang membentuk negara bergerak ke hadapan untuk kita lebih resilient, berdaya tahan. Kalau kita lihat kepada aspek isi rumah maupun perniagaan, apabila berlakunya COVID-19, PKP dan sebagainya, kita terpaksa menangguhkan bayaran hutang dan sebagainya supaya mereka ini kurang ketekanan kepada mereka. Isi rumah sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat ke hadapan, bukan sahaja kita menyelesaikan masalah ekonomi sedia ada akibat COVID, tetapi masalah struktur yang berlaku sebelum COVID-19 pun, seperti hutang isi rumah yang begitu tinggi, kita melihat kepada hutang PKS yang mungkin tinggi dan juga capitalization, permodalan mereka yang begitu bergantung kepada aliran tunai secara bulanan dan sebagainya. Bagaimana perkara ini juga perlu diberi perhatian dan diubah selepas PKP dan juga bergerak ke hadapan dalam pemulihan ekonomi Malaysia? dalam konteks mentaliti dia, saya setuju susah itu memang susah. Tapi kita harus menghargai susah itu. Saya tidak kata bahawa bila saya kata ada opportunity di hadapan itu tidak bermakna sekarang ini tidak betul susah. Kerajaan bercakap tentang kemakmuran bersama. Untuk pergi ke kemakmuran bersama, mungkin kita kena lalui kesengsaraan ini secara bersama. So there is a rule from majikan kepada pemilik rumah, kepada pekerja itu sendiri. But I think the mentality is very important. Kita kena look forward. Kita kena lihat sekarang contohnya kepada perniagaan. Of course, mereka harus lihat bahawa ada opportunity untuk potong orang tengah ni, the producers. Untuk potong orang tengah ni, to get more benefit out of it. Ini juga peluang kepada mereka untuk masuk ke online market secara bersungguh-sungguh, lebih bersungguh. So there is always the opportunity. Anda kata kita can set our mind to it. Macam tu juga polisi. Kita tengok pada hari ini, contohnya Persatuan Pengilang Malaysia mengatakan akan ada 63% possibility perniagaan kilang-kilang ditutup. Itu kerana mereka sangat berfokus kepada pekerja-pekerja yang bersifat low skill. Dan kerana pekerja tidak dapat hadir untuk menguruskan kilang, mereka punya cash flow ada masalah. Tetapi this is an opportunity. Anda kata kita boleh set sebagai polisinya. Anda kata kita boleh set stimulus plan yang kita akan berikan kepada kilang-kilang ini dengan syarat-syarat bahawa mereka mengekalkan pekerja. Mereka mahu untuk mengadakan otomasi. Ada kilang-kilang yang besar yang bersifat di peringkat dunia pada hari ini, dia sangat bergantung kepada foreign workers. Dia tidak mahu memberi kepada skill workers, kepada pekerja-pekerja di lokal tempatan yang ada. Jadi perubahan ini perlu dilakukan dan dia boleh dibentuk daripada peringkat policy maker atau kerajaan yang membentuk polisi sampai kepada peringkat manusia kat bawah tu. Bagaimana dia nak go online, go digital and beyond the boundary, cut kita punya middleman, orang tengah ni supaya memberi impact langsung kepada pendapatan dia. Okey, Encik Nizam, terima kasih bersama dengan kami berkongsikan idea dan juga pandangan yang begitu penting dalam keadaan kita mencorak dan juga kalau di peringkat rakyat ni masih lagi berteka-teki apakah perancangannya ya untuk exit daripada PKP dan juga berdepan dengan kelemahan ekonomi ini. Terima kasih Muhammad Nizam Mahsyar, iaitu CEO Institut Masa. Kita akan terus berhubung dari semasa ke semasa. Kita ingin melihat perjalanan pemulihan ekonomi itu kerana ini penting, kerana kesan akhirnya yang paling kita berfokuskan sudah pasti kepada rakyat dan juga perniagaan kita.